Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Pekan 1. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pembelajaran kita pada unit ketiga yang bertajuk Jaket Buku Nota. Baiklah, murid-murid perlu fahami tajuk-tajuk ini kerana tajuk ini kita akan sambung pada minggu hadapan, di mana minggu hadapan kita akan sama-sama bertemu di hari persekolahan, di sekolah kita. Baiklah, jaket buku nota ini adalah tajuk karya yang kita akan hasilkan, tapi kita akan belajar dulu. Apakah topik kita yang kita akan belajar? Topiknya adalah berkaitan dengan collage. Collage. Kita baca dulu yang pertama. Penggunaan motif secara berulang adalah perlu untuk menghasilkan corak. Salah satu cara menghasilkan motif tersebut adalah dengan teknik collage. Okey. Kenapa collage? Kenapa tidak lukis saja? Kerana collage dia adalah proses tampalan dan akan menyebabkan motif yang kita hasilkan itu berulang dengan ulangan yang sama, serasi. Okey. Kalau kita lukis, mungkin kadang-kadang lukisan yang pertama besar sedikit, rupa yang pertama besar, rupa yang seterusnya kecil. Rupa yang seterusnya kecil sikit. Kalau kita menghasilkan guna teknik collage, karya ataupun motif yang dihasilkan itu akan lebih cantik apabila berulang. Okey. Collage ialah apa? Teknik tampalan bertindih secara terancang pada suatu permukaan. Okey, ini adalah corak terancang. Collage adalah corak terancang. Bukan corak tidak terancang. Sebab apa? Kita rancang perletakan cebisan-cebisan tampalan itu, bukan kita main letak sajalah, kita rancang. Collage itu itu adalah corak terancang. Kita tengok apakah unsur dan prinsip rekaan, unsur seni dan prinsip rekaan yang terdapat dalam sesebuah karya yang mengandungi teknik collage. Yang pertama kita tengok ruang. Ruang adalah unsur seni di antara motif kupu-kupu dengan latar belakang memberi kesan ilusi pada karya. Nampak? Motif kupu-kupu ni yang kuning ni dengan latar belakang, latar belakang nampak ni. Latar belakang. Ni latar belakang yang oranye dan warna putih, warna hitam kelabu-kelabu ni Okey. Jadi menumbuhkan kesan ilusi. Kesan ilusi. Nampak real sikitlah. Apabila kita nampak, ada susunan rama-rama ini, kita ada nampak perbezaan. Ruang di belakang dan ruang di hadapan. Ini yang menyebabkan kesan ilusi pada karya. Nampak karya itu lebih hidup. Yang paling penting, ada latar belakang dan ada perkaitan latar belakang dengan subjek. Subjek-subjek seperti rama-rama dan bunga ini. Kemudian saiz dan warna kupu-kupu memberikan kesan penegasan. Kesan penegasan pada karya. Okey. Kalau kita tengok saiz kupu-kupu ini lebih besar berbanding dengan saiz bunga ini. Jadi ini adalah satu penegasan. Penegasan ini ada apa? Penegasan ini adalah prinsip rekaan. Kalau ada penegasan, maka cantiklah suatu karya tersebut. Okey, penegasan dalam karya ini adalah kupu-kupu. Apa penegasannya? Saiz kupu-kupu itu dan warnanya. Nampak warnanya lebih menonjol. Okey, warnanya lebih menarik. Menarik maksudnya menarik apa? Bukannya tidak menarik yang lain tu. Menarik ni maksudnya mata kita tertarik dengan warna dan saiz kupu-kupu tersebut menyebabkan ia menjadi penegasan, menjadi tumpuan kepada karya yang dihasilkan. Kemudian penggunaan warna panas memberikan kesan harmoni pada karya. Okey. Warna-warna panas adalah warna merah, warna pink, warna oranye, warna kuning. Itu adalah penggunaan warna panas. Tetapi teknik harmoni ini, prinsip harmoni ini bukan sahaja penggunaan warna panas. Pengulangan sesuatu objek itu menimbulkan kesan harmoni. Contohnya pengulangan ni, motif rama-rama, motif bunga, pengulangan ni latar, ada oranye, ada hitam. Okey.
Pengulangan ini juga menimbulkan kesan harmoni. Tetapi di begitu sini penggunaan warna panas juga sememangnya bila berulang kan, penggunaan warna panas ni berulang, kuning, 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 oren, 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 itu pun akan memberikan kesan harmoni pada karya. Teknik collage yang berbeza pada motif dan latar belakang menimbulkan kesan jalinan pada karya. Kesan jalinan, ada kesan nampak timbul lah. Nampak timbul latar belakang ini, kita nampak rama-rama ni, kupu-kupu ni timbul. Bunga-bunga ni nampak timbul. Nampak mereka subjek ini berada di depan. Kita nampak dia macam timbul lah berbanding dengan latar belakang. Nampak? Sebab itulah penting ada motif dan latar belakang. Mesti kena ada latar belakang. Jangan biarkan kosong lah. Okey. Sebab apa? Dia tidak akan nampak menimbulkan kesan jalinan. Okey. Jadinya, murid-murid, unsur seni yang kita belajar hari ini adalah ruang. Ruang. Kemudian, warna. Kemudian, jalinan. Okey, 3 sahaja. Ingat ruang, warna dan jalinan. Prinsip rekaan pula, yang pertama adalah penegasan. Okey, penegasan, dan yang kedua harmoni. Pengulangan. Okey, harmoni. Okey. Okey, baiklah. Sekarang ni kita masuk. Tengok. Warna harmoni ialah warna yang hampir sama atau boleh warna senada. Warna panas dan warna sejuk boleh mewujudkan kesan harmoni. Jadi kalau kita guna warna yang sama, akan menunjukkan kesan harmoni lah. Tadi kuning dengan oren dalam warna yang panas. Jadi dia ada penggunaan warna yang sama, maka akan mewujudkan kesan harmoni. Itu penerangan dia tadi. Okey, proses penghasilan collage. Kita tengok tekniknya macam mana. Ada banyak cara. Satu, teknik tebuk. Ni guna ni punch. Yang kedua, teknik koyak. Lagi senang. Guna jari saja. Koyak. Tapi kalau boleh koyak ni kita kena cantik lah koyak. Koyak ni pastikan koyaknya dengan saiz yang sesuai. Jangan kejap besar, kejap terlampau kecil, kejap sederhana. Saiz sama saja. Kalau boleh bagi saiz yang sama seperti di dalam buku teks yang kamu tengok ni. Kemudian potong pun boleh. Potong. Okey, menimbulkan kesan lurus lah. Kalau koyak ni ada kesan-kesan tidak lurus tapi cantik juga. Ikut kesesuaian subjek yang kamu ingin hasilkan. Tekan. Ni tekan. Menggunakan pen. Tidak perlu buka pen tu. Tidak perlu keluarkan dia punya mata pen. Tekan sampai terkoyak. Kecil-kecil begini. Macam-macam cara untuk kita hasilkan bahan untuk buat collage. Kemudian, jenis susunan corak terancang. Corak terancang. Collage adalah corak terancang. Kena ingat tu. Motif boleh disusun secara berulang dan diolah mengikut susunan corak terancang. Bila susun secara berulang ni menimbulkan kesan apa? Kesan harmoni. Ni antara contoh-contoh susunan corak terancang. Ni kamu kena ingat lah ni. Nanti kalau ada dalam kuis boleh ingat dan boleh pastikan corak-corak yang kamu tengok ni corak-corak yang betul. Susunan sisi ikan. Nampak macam susunan sisi ikan. Macam sisi ikan ni kan susunannya. Dia bertampal-tampal dan tersusun macam sisi ikan tu. Bersisip-sisip. Kemudian susunan jidar. Nampak susunan jidar ni di bahagian tepi saja. Nampak dia punya susunan. Sama berulang. Susunan batu bata. Nampak susunan batu bata ni dia tidak sama ke bawah. Dia sekejap disengit. Ini sengit pula. Ini tetap juga sengit. Tengok di bahagian tengah ni. Nampak macam batu bata tu. Kalau rumah dibuat macam susunan batu bata. Kemudian susunan dam. Macam dam, susunan jalur, susunan cerminan dan sebagainya lah. Okey, itu antara susunan corak terancang. Okey, penghasilan motif. Kita mau hasilkan motif dulu. Okey, motif. Mula-mula kita kena cari sumber idea. Kita tengok, sumber idea motifnya adalah sandwich. Jadi rupanya adalah 3 segi. Kemudian alat yang kita mau gunakan tangan saja. Jadi bahannya adalah majalah. Jadi tangan ni maksudnya macam mana? Kita koyak-koyakkan. Buat bentuk 3 segi lah. Koyak-koyakkan kertas itu dan kita tampal menghasilkan bentuk 3 segi. Begitu caranya. Koyak-koyak kertas. Kecil-kecil ke macam teknik yang Cikgu sudah tunjukkan tadi. Mau koyak dengan gunting ke. Tapi ini di sini begitu alat dia tangan. Jadi kamu koyak dengan tangan saja kecil-kecil. Kemudian tampal kasih bentuk. Bentuk apa ni? 3 segi. Apa bahannya? Majalah. Contohnya lagi.
Motif yang kamu ingin hasilkan sarang lebah. Jadi bentuknya begini. Rupa motifnya begini. Gunakan pengasah pensel. Okey. Apa alatnya? Guna pensel warna. Kamu asah pensel warna. Bekas-bekas yang diasah itu kamu tampal. Menghasilkan bentuk ini. Boleh? Daun keladi. Daun keladi pula. Nampak bentuk macam love. Kita ambil bentuk love. Motifnya adalah love. Kemudian kita menggunakan apa alat? Penebuk kertas. Punch ni, penebuk kertas kan. Kita tebuklah kertas warna itu dan kita susun menghasilkan bentuk love. Belimbing. Belimbing kita menghasilkan macam bintang. Kita hasilkan rupa motif bintang. Gunakan gunting, ini contoh gunakan kain pun boleh, gunakan kertas pun boleh, apa-apa pun, surat khabar pun boleh, majalah dan sebagainya. Kita gunting, kita susun menghasilkan bentuk bintang. Okey. Baiklah. Jadi antara lagi penyepit kecil, tips yang diberikan, penyepit kecil boleh digunakan semasa proses menampal hasil tebukan, koyakan dan potongan yang bersaiz kecil. Okey, penyepit kecil ni. Ini penyepit kecil. Okey. Okey, baiklah. Teknik. Teknik yang kita gunakan tadi, teknik koyakan. Nampak? Teknik koyakan. Yang sandwich tadi. Kita koyak, kita susun hasil motifnya. Bila kita susun, kita susunan guna corak terancang secara tersusun. Cerminan. Susunan cerminan. Okey. Kesannya dia mudah dikoyak dan ditampal lah. Okay, kemudian asah, buat bentuk begitu dan menghasilkan kesan jalinan yang cantik, yang kasar. Sebab digunakan bahannya kayu ni sebenarnya sebab guna pensel kan. Bekas asah tu. Nampak lagi tebuk, disusun seperti yang cikgu cakap tadi, gunakan teknik jidar macam frame tu. Kemudian potong, susun, jadikan bentuk belimbing. Nampak jadi itu sangat menarik aktivitinya ni ya. Jadi siapa yang ada kesempatan masa boleh cuba praktikkan teknik ini. Ini bukan tugasan teknik saja ni adalah praktikal. Kalau kau mau praktikkan boleh. Untuk apa? Untuk minggu hadapan kita akan menghasilkan karya ni. Tajuk kita tu jaket buku nota. Kita akan hasilkan cover buku. Okey, cover buku nota kita menggunakan teknik collage dengan motif-motif, alat-alat, susunan-susunan bahan, susunan-susunan corak terancang tadi kita akan gunakan apply dalam penghasilan karya. Jadi itu saja pembelajaran kita. Jadi jangan lupa ada kuis yang diberikan, jawab kuis betul-betul. Kuis itu terdapat dalam video pembelajaran yang cikgu sudah terangkan. Itu saja cikgu akan tanyakan dalam kuis dan siapa yang mendengar video pembelajaran ini insya-Allah dapat jawab kuis dengan baik. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera.